Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan dan hidayah daripada Allah. Maka sama-sama kita sentiasa perbetulkan niat melakukan amal ibadah hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan alam semesta dan seisinya antara tujuan supaya semua makhluknya itu sentiasa bertasbih dan juga menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada manusia ataupun seluruh makhluknya itu yang sentiasa bertasbih, kan memuji Allah dan juga membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-puan muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan alam, menjadikan kehidupan ini tujuannya supaya kita semua mengisi padanya itu amal perbuatan, amal kebaikan. Kan? Sebab kalau kehidupan ini tak ada, maka tidak ada apa-apa manfaat. Namun Allah menegaskan kepada kita, masalah manusia ni dua yang paling ketara. Menjadikan kita ini kebanyakannya itu menjadi hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpadukan pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Masalah manusia kebanyakannya iaitu tentang dua perkara. Pertama, banyak di kalangan manusia tidak mengenal siapa Allah. Allah berikan padanya kesempatan masa, kan, umur yang panjang sampai mati, tetapi belum mampu mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri innal insana lafi khus. Jelas Allah sebut, Allah jadikan hakikat hamba ini manusia kebanyakannya itu menjadi manusia yang merugikan, kan? Manusia yang melakukan kerugian dalam kehidupan. Rugi kita. Sebab itu kenapa selepas suratul As, kan, didatangkan pada kita ayat tentang surah Humazah. Kan? Humazah. Dalam suratul Humazah ada diceritakan tentang neraka Khutamah. Kan? Maka kata para ulama, apa kaitan surah Al-As dengan Humazah? Suratul As ini surah yang paling pendek dalam Quran. Ringkasan tapi yang paling padat, yang paling penting isi kandungnya. Penjelasan pada suratul As dinyatakan dalam suratul Humazah. Itu kaitan dia. Wal asri itu pendek, ringkas. Dia punya detail ceritanya, penjelasannya pada suratul Humazah. Maka kata para ulama, siapakah golongan yang rugi? Innal insana lafi khus. Pertama kata para ulama, orang yang rugi ini di dunia akan dihumban dalam neraka Khutamah. Kan? Siapakah mereka yang masuk di kalangan orang-orang yang rugi dan dihumban dalam neraka Khutamah? Dua kelompok, dua jenis, dua perangai manusia. Pertama, ketika di dunia sentiasa mencela, menghina, mengejek,
mengadu domba. Maksudnya masa yang Allah berikan pada dia disia-siakan dengan bercakap benda yang mencela. Cela diri sendiri, cela masa, cela kehidupan, kan, cela Tuhan, cela segala-gala benda. Ni orang yang akan masuk dihumban dalam neraka hutamah. Yang kedua, orang-orang yang tergila dekat dunia ini untuk mencari harta benda, kemewahan. Kemewahan. Maka kalau kita lihat sebelum suratul As, Allah datangkan pula surah Takatsur, Alhaakumut Takatsur, menceritakan tentang perangai manusia yang sibuk dengan dunia dia, mengumpul harta benda, kemewahan dunia, sampai tanpa dia sedar mati masuk kubur dah. Ni 3 ayat yang ada kaitan. Tapi dia punya intipati utamanya pada suratul As. Suratul As. Maka Allah dah ceritakan. Sebab kenapa Allah menceritakan 3 surah ini? Sebab Allah yang jadikan manusia. Allah dah siapkan skrip kita, betul? Sebab tu alam ni berlapis-lapis, bermula dengan alam wahdaniyah. Alam di mana Allah je yang ada, semua makhluk tak ada. Ni alam yang pertama. Tak ada apa-apa. Allah Ta'ala yang kekal sedia ada. Masuk alam yang kedua, saya lupa nama dalam istilah dia tu. Alam di mana Allah skripkan semua takdir makhluknya, termasuk manusia. Bila tercipta, bila mati, kan, rezekinya berapa banyak, kan, kerja kat mana, kahwin dengan siapa, kan, kahwin berapa, contoh. Kan, itu alam yang kedua. Alam ketiga, alam roh. Maksudnya alam di mana ditiupkan rohnya makhluk itu berserta dengan takdir yang telah Allah skripkan kepada mereka semua, kita semua. Lepas tu alam rahim, alam dunia, kan? Dan masuk alam akhirat ada 5 alam lagi. Masya Allah, tabarakallah, kan? Sebab itu Allah ceritakan A to Z susunan kehidupan manusia dan seluruh makhluknya sebagai pedoman, kan, sebagai pedoman. Tapi nak ceritanya, dah cerita dah skripnya apa jadi, kan, apa yang berlaku, tapi manusia tetap lupa dan alpa, leka kita. Sebab itu manusia yang tak mengenal Tuhan, ataupun masalah yang pertama, tidak mengenal siapa Allah. Yang kedua, masalah manusia apa dia? Tidak menyembah Allah. Malasnya, beratnya, tak naknya, kan, menghina perbuatan ibadahnya. Ini masalah kita manusia. Tu yang pincang kehidupan akhir zaman. Dan kebanyakan tamadun manusia dimusnahkan oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab 2 perangai ini. Tak kenal Tuhan, tak nak menyembah Tuhan. Sedangkan ibadah kepada Tuhan itu adalah tujuan. Kan, dunia ni keperluan saja. Kan, kerja, berniaga, kan, aktiviti duniawi kita tu levelnya keperluan semata-mata. Ibadah itulah tujuan kehidupan. Tapi manusia, Allah dah ceritakan daripada 3 surah tadi tu, manusia akan mengutamakan keperluan kehidupan, bukan tujuan hidupnya itu beribadah, menyembah Tuhan. Allah dah ceritakan dah. Tinggal lagi, dah beriman, beramal ataupun tidak sebaliknya. Kan? Sebab tu manusia ni terbahagi pada 3 jenis, 3 spesies. Yang pertama, dekat dunia ni dia tidak melakukan amal perbuatan. Kan? Allah bagi dia masa yang panjang tapi tak berbuat kebaikan, tak buat amal perbuatan. Adapun spesies yang kedua, beramal tetapi amal yang salah. Kan, amal yang salah, maka rugi dia, mungkin tak berpahala. Tak berdosa tapi tak berpahala, maka sia-sia juga orang yang beramal tetapi salah amalan dia. Yang ketiga, beramal dengan amal yang betul tetapi tidak mencapai kebahagiaan. Tujuan amalan untuk bahagia, untuk tenang jiwa, betul? Untuk rasa gembira dengan kehidupan. Semayang tak tenang, doa rasa tak makbul Tuhan. Seolah-olah ada benda yang tak kena dalam hidup dia. Contoh sebab tu Nabi sebut,
Sebab itu kesan bila mana kita meniti ataupun menghadapi hari-hari yang baru, kan hari esok, hari lusa, hari ini. Apabila kesan manusia menghadapi hari-hari yang baru dengan kejahilan dan kegelapan, maka timbul dalam hati manusia ni apa dia? Ketakutan, kerisauan, kebimbangan. Kan? Bangun tidur je dah seriau, dah macam bimbang macam-macam benda. Nak hadap majikan lah, bos lah, nak hadap staff lah, nak hadap, adalah masalah-masalah. Ini masalah. Sedangkan sifat baru ni segar, dia fresh. Kan? Dia bersifat optimis, semangat. Kan? Sepatutnya. Tapi jadi sebaliknya, risau, bimbang, takut, seriau. Kat mana dia punya lag dia tu? Sebab itu puncanya kenapa manusia bila mana menghadapi hari-hari yang baru sepatutnya dengan penuh perasaan yang semangat, keyakinan yang tinggi, optimis, kan, sungguh-sungguh dalam menghadapi kehidupan seharian dia. Tetapi sebaliknya, antara sebabnya kenapa tuan-puan sekalian, kerana ada sifat ragu-ragu dalam hatinya. Dan Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi. Manusia ni Allah uji kita dalam hati kita ni ada penyakit ragu-ragu. Ragu-ragulah punca kita jadi takut, kan, bimbang, risau dengan kehidupan kita setiap hari. Ragu-ragu dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah ajar kita nak buang sifat ragu-ragu ni satu cara je. Apa dia? Kembali pada Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Quran akan menghilangkan keraguan. Quran. Maka hilang keraguan. Sebab tu minggu lepas dengan satu forum Dai Aiman, dia dapat jemputan pergi dekat Indonesia. Ada satu event program pelancaran sempena musim baru Cilik Hufaz, yang program viral tu, yang budak-budak kecil hafal Quran tu. Kan habis event tu ada satu makcik jumpa ustaz ni. Ya Pak Ustaz, tolong doakan anak saya ni umur 5 tahun ni 6 tahun. Tapi alhamdulillah Ustaz, anak saya dah hafal 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk umur 5, 6 tahun. Tapi ustaz ni bermonolog dekat hati, dia ceritalah, dia bermonolog nanti, takkanlah 5-6 tahun hafal 30 juzuk. Salah kot, juzuk 30 kot. Ialah makcik-makcik punya level. Oh tahniah, Masya Allah, tahniah, kan, hafal dah juzuk 30. Kak ustaz, anak saya hafal 30 juzuk ustaz. Jadi ustaz ni pun tak berhati. Tak berhati lah dia tak percaya gitu. Dia tebuk budak di 7 soalan. Masya Allah. Bukan setakat dapat sambung je soalan ustaz tu, bahkan baca dengan sempurna, panjang pendek dia. Umur 5, 6 tahun. Jadi terfikir ustaz ni apa rahsia budak ni. Kebetulan dijamu pergi rumah dia makan-makan bagai. Maka rahsianya dekat mana? Dekat bapak dia. Bapak dia memang jaga ataupun didik rumah tangga keluarga dia, makan, main, minum, mandi, pergi mana saja dengan Al-Quran saja. Allahu Akbar. Maka jelas bila mana manusia kembalikan hidupnya sepenuhnya berpegang pada Al-Quran, maka buang keraguan, hilang keraguan. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Sahabat Nabi tanya. Banyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Banyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Maksudnya apa dia? Bila mana kita berada pada waktu subuh, serabut kita dengan banyak benda. Perbaharui iman kita yang tengah serabut itu dengan istighfar kepada Allah. Bacalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah. Refresh balik iman kita, tenang balik, terkawal balik pagi kita tu. Menjelang waktu siang, serabut dengan tempat kerja kita, kawan-kawan kita, perbaharuilah iman kita dengan zikir kepada Allah. Tu kaedah dia. Tapi kena faham konsep kita nak memperbaharui iman.
Kan, bukan semata-mata pada lisan kita menyebut kalimah zikir, dah, bukan begitu, tetapi memahami di sebalik zikir tersebut. Banyak orang faham iman ini dalam konteks rukun iman, percaya Allah Ta'ala tu ada. Dia bukan itu. Itu teori, praktikalnya apa? Contoh, kita sekarang ni rasa bahagia, rasa tenang, kan, rasa lapang dada sebab ada segala-galanya ke, atau bahagia kerana merasakan Allah Ta'ala yang mengadakan segala-galanya? Itu perbahasan yang berbeza. Kita rasa bahagia sekarang ni, kan, lapang dada sebab ada duit ke, ataupun merasakan Allah yang mengadakan duit pada kita? Perbahasan yang sangat berbeza. Maka hati-hati. Siapa yang membina sifat bahagia, gembira, lapang dada dengan merasakan kerana ada segala-galanya, Allah boleh saja uji kita tahun ini dengan cerita akan berlaku krisis ekonomi, betul tak? Kan? Yang kedua, dengan cerita kalau tak kena jaga akan tular balik COVID, virus yang baru, betul? Terkenang kita nasib 2 tahun lepas. Oi, jenuh kita yang kena buang kerja, yang lingkup perniagaan dia, betul? Simpanan habis semua. Kesan bila mana membina sifat bahagia, gembira dengan dasar meletakkan merasakan ada segala-galanya, Allah boleh uji kita hilang segala-galanya. Apa kita rasa waktu tu? So, rabuk tembus lihat. Nervous, takut. Itulah sifat yang kita kata ketakutan. Takut tu sebab apa? Sebab ada sifat keraguan dalam hati kita. Tak yakin tentang Allah yang mengadakan, yang memberikan rezeki kepada kita. Itu maksud beriman kepada Allah. Orang kaya bergantung pada harta, maka bahagia dia. Sebab apa? Merasakan ada harta itu bahagia. Orang bijak bergantung pada perniagaan, kerja dia, maka rasa bahagia. Sebab apa? Bagus dia manage bisnes dia, bagus dia dalam menguruskan kerja dia, bahagia dia. Hati-hati kita semua tu puas lihat. Maka kena betulkan. Kalau tidak, sakit penyakit ragu-ragu ini akan jadi lebih barah lagi. Apa barah dia? Kan, mula-mula ragu-ragu, kesan ragu-ragu, kan Allah uji kita dengan macam-macam masalah hidup, kan, datang ketakutan, bimbang, risau. Tu yang stres tu. Stres murung, kan, jadi meroyan. Lama kelamaan masalah mental disorder. So, rabut stres yang amat dahsyat, mental disorder. Data membuktikan pada tahun 2019, rakyat Malaysia yang kena penyakit mental disorder berapa persen? 29%. Tinggi tu bos lihat. Lebih suku. Dengan nisbah 10 orang, 3 orang ada masalah mental. Contohnya, berapa orang dalam ni? 2, 4, 6, 8, 10, 20 lah bisa kata. 20 orang. Surau ni malam ni ada 20 orang yang ada masalah mental, 5-6 orang. Cuba tengok orang sebelah, siapa yang macam ada masalah mental sikit muka dia? Pandang atas, pandang jam. Pandang jam. Contoh, nak fahamkan purata tadi tu. Itu 2019. Rasa-rasa tahun 2023 ni berapa data semasa? Boleh jadi separuh. Bermaksud kalau kita nisbahkan dengan jemaah malam ni, separuh ni ada masalah mental sebenarnya. Tu yang meroyan. Hilang slipper je macam hilang bini dia punya marah dia. Hilang slipper je pun balik jalan kaki. Tapi dia punya menyumpah seranah, dia punya marah tu macam hilang bini tu, sekalian. Contoh itu yang kita dengar dalam medsos ni, macam-macam cerita yang bingit. Tanpa sedar itulah ada gejala-gejala mental disorder. Bila mana manusia ada masalah mental, apa yang berlaku seterusnya? Body system problem. Sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing orang. Tu lah. Masalah mental semua tu, kencing orang semua tu. Meninggal tu bos lihat.
Betul. Nampak tak? Puncanya sikit je. Ada masalah keraguan dengan masalah keyakinan. Itu je. Bila lambat dirawat, maka habis. Rosak kehidupan manusia akhir zaman. Semua tak yakin dengan janji tu Tuhan. Tak yakin. Tak yakin. Tu yang sumpah bila tahun ni celakalah kita. Hadis Qudsi. Baru semalam. Pagi tadi. Semalam. Dalam hadis Qudsi saya mengajar. Jangan kamu mencela masa. Allah murka bagi mereka yang mencela masa. Maksudnya apa dia? Dinisbahkan musim-musim, hari-hari, bulan-bulan tertentu dengan malapetaka. Sedangkan masa itu adalah Allah. Bukanlah Allah tu nama lain Allah Ta'ala tu masa. Bukan. Maksudnya masa itu adalah ciptaan Allah. Tiba-tiba kita mencela ciptaan Tuhan. Maka Allah murka pada kita. Memang kun fayakun. Terserabut kita tahun ni. Dah kita mencela, mendoakan begitu, jadi betul. Tetapi tidak orang beriman yakin dengan janji tu Tuhan. Yang tercela, yang kena malapetaka tu yang menyumpah. Yang ada keyakinan tahun ni collapse. Kun fayakun. Tapi orang yang beriman kepada Allah, kekal iman dia. Tak apa, Allah Ta'ala ada. Sebab tu kenapa Allah SWT uji para sahabat Nabi. Kan sahabat Nabi kan serba susah, tak ada benda pun betul, tetapi umat itulah umat yang paling luar biasa dibandingkan dengan semua zaman. Umat sahabat, umat Nabi Muhammad pada zaman sahabat kan, tak ada apa-apa, serba susah, miskin, tetapi luar biasa kehebatan para sahabat. Kenapa Allah jadikan sahabat Nabi, kan Nabi Muhammad itu sendiri serba tiada, untuk menguji iman para sahabat dan uji iman Nabi Muhammad. Sebab tu kata para ulama, ada 6 sifat para sahabat yang membezakan mereka dan kita. Nombor 1 apa dia? Mempunyai hakikat keyakinan yang sangat tinggi pada kalimah la ilaha illallah. Menyebabkan para sahabat walaupun tidak ada apa-apa, kan serba susah hidup mereka, berperang tak ada senjata, betul, tetapi yakin pada kalimah la ilaha illallah, hati mereka merasakan ada segala-galanya. Kita nak buat program, duit tak ada. Bergantung duit. Jemaah tak nak datang, AJK tak ada, berhenti dakwah kita. Nampak? Punya masalah, kita punya keyakinan kepada kehidupan. Berbeza para sahabat. Ada ke tak ada, duit ada ke tak ada, langgar jalan tu. Maka Allah yang mengadakan. Tiba-tiba ada je jemaah, ada je orang masuk Islam berbondong pada zaman Nabi. Berbeza kita. Dilatih mata tu dengan material. Semua kena lihat benda, kan, sesuatu, kan, kena ada alat, kena ada handset, kena ada mikrofon, ada kebendaan tu. Akhirnya bila tak ada benda, lemah kita. Oh tak boleh, habis lah, jam crank habis lah. Oh nak lawan dengan China, nak lawan dengan Rusia, agak-agak sih. Sebab apa? Meletakkan benda itu faktor kemenangan dah. Tak boleh. Ini masalah keyakinan akhir zaman. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, 3 cara macam mana nak buang sifat keraguan dalam hati. Yang pertama, kurangkan bercakap. Banyak cakap, banyak dosa. Banyak dosa lah punca jiwa kita serabut. Semua benda nak ulas, semua benda nak cakap, semua benda nak komen. Rumah tangga orang pun tak habis-habis, duk ulas syarah, bagi dalil hujah, pendapat dengan data, kajian. Masya Allah. Biar apilah rumah tangga orang tu. Pagi lepas bangun tidur, ni apa benda? Bendera Thailand manjang je komen. Game Thailand Malaysia malam tu dah lawan ke dah terskip game ni. Tengok yang faham je faham lah. Yang tak faham tu buat dono, tak penting pun. Sol siam apa benda? Sol siam
apa Seoul ni Korea Selatan ke benda. Oh Allah, sampai sekarang tak habis-habis. Itu yang jiwa kacau, hilang fokus, akhirnya mati. Tidak menggunakan masa yang ada untuk ibadah, untuk selamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah campakkan bimbang, risau, takut tu kesan kita mengata-ngata, menyemonyuk pasal orang lain. Ini kesan dia. Duk komen, kritik, respon, padahal rumah tangga pun nak karam dah, tak perasan je pun. Tu je. Ni kurangkan bercakap. Dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Abdul Qadir Al-Mandili, kata beliau, mulut ni fungsi dalam agama dua sepatutnya. Pertama, cakap yang baik sahaja ataupun diam. Sebab diam orang yang beriman itu hakikatnya dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Elak daripada tersalah kata, orang terkecil hati dengan cakap kita, maka diam tu lebih baik. Kan? Ini diam yang beriman. Sebab diam ni ada sifat yang lain. Kalau kita belajar ilmu psikologi, diam itu adalah bercakap. Macam dalam meeting, pasal tak? Meeting mesti dominan 2-3 orang kan, memang dia bercakap, yang lain akan diam. Hati-hati, diam itu percakapan sebenarnya. Orang yang diam itu sebenarnya sedang bercakap. Tak percaya, tanya dia, apa dapat kau? Oh tu aku luar meeting kau. Ada meeting lain pula tu. Dalam meeting diam. Tu orang cakap dalam meeting ada meeting, luar meeting ada meeting. Tu orang yang diam-diam tu. Nak cakap tak boleh, tak berani. Cakap dalam hati lah. Luar meeting tu apa? Dah terabur dah, kecoh. Bahkan kata guru saya, lebih perlu berhati-hati dengan orang yang pendiam. Kan? Tapi orang yang beriman lah, orang yang beriman tidak. Diamnya itu ibadah kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, teruslian apa dia? Iaitu kurangkan makan. Kurangkan makan. Nabi Muhammad seumur hidup baginda, Nabi tak pernah kenyang. Nabi kenyang satu keadaan saja. Bila Nabi dijamu makan oleh para sahabat. Nabi akan makan puas-puas. Nabi Muhammad akan makan puas-puas hanya ketika dia dijamu makan. Dan lazimnya para sahabat bila jamu Nabi makan, memang kawan-kawan para sahabat akan jamu Nabi makan. Ikram, tanda memuliakan tetamu. Sebab tu 6 sifat para sahabat. Sifat yang keempat apa dia? Mempunyai hakikat yang tinggi, ikramul muslimin, memuliakan sama muslim. Itu sifat para sahabat yang membezakan kita dan mereka. Kita tamu datang air kosong je. Air kosong, kopok leko. Okey lah, kopok leko sedap lah. Di kopok yang jual tepi jalan tu, yang tepi Petronas. Dan lemau hidang kat tamu. Ni pegang kita kadang-kadang. Allahumma sholli. Dalam hadis yang lain juga kata baginda, Nabi Muhammad tak pernah makan roti empuk. Nabi hanya makan roti keras sahaja. Dan Nabi Muhammad tidak pernah makan kambing panggang. Dalam tafsir kata para ulama, Nabi hanya makan rebus ataupun berkuah. Maka jangan nak jaja sangat makan kambing panggang ni sunnah Nabi, masuk syurga, celah mana? Siapa ajar? Jelas Nabi sebut dalam hadis matan itu Ustaz Badli Shah, dia baca hadis tu, jelas Nabi sebut Nabi tak pernah makan kambing panggang. Tak pernah. Nabi hanya makan berkuah ataupun rebus. Sebab itu Nabi Muhammad kan dipuji dalam suratul Ahzab sebagai manusia, hambanya yang layak diberikan gelaran uswatul hasanah. Uswatul hasanah. Berbeza kuduah. Kuduah ni contoh yang baik sahaja, yang sesuai dengan kita. Kan? Tetapi Nabi itu sifat uswahnya kan, dia punya pedoman dia A to Z. Bahkan sunnah, bahkan wajib kita ikut Nabi A to Z. Daripada sampai Nabi masuk tandas, buang air pun sunnah ikut cara Nabi. Maka kata para ulama, kenapa Allah mengkhususkan pujian uswah tu pada Nabi Muhammad? Sebab ada 6 perbuatan yang Nabi buat ketika mana perang Ahzab, maka Allah puji Nabi sebab ada 6 benda Nabi buat. Antaranya apa dia?
Ketika mana Nabi menggali parit dengan para sahabat, satu-satu sahabat Nabi jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kami lapar." Nabi diam. Tukar lagi sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, kami sangat lapar." Nabi diam. Kan, sampailah Saidina Abu Bakar Siddiq jumpa Nabi bagi pihak para sahabat untuk mengadu, "Ya Rasulullah, kami semua para sahabat sangat lapar." Nabi diam. Abu Bakar buka baju dia, ada seketul batu. Punya kata, "Sangatlah lapar." Kalau kita balik lah, tak ada makan, sampai hati penak kemas, tak ada air, tak ada makanan, balik lah. Kalau kita lah, sahabat Nabi dah. Nabi bila nampak Abu Bakar buka ada satu ketul batu, Nabi pun diam. Nabi buka baju Nabi, ada dua ketul batu. Semua sahabat Nabi menangis. Rupanya Nabi lebih lapar berbanding para sahabat. Nabi diam. Yang kedua, Nabi dipuji dengan gelaran Uswatul Hasan dalam suratul Ahzab. Sebab apa? Sebab Nabi orang pertama yang datang menggali parit, dan Nabi orang terakhir keluar daripada parit. Lead by example Nabi Muhammad. Sebab tu Allah puji Nabi. Sebab tu Nabi wafat, kanak-kanak pun menangis dengan permergian Nabi. Semua ibu-ibu di rumah mereka dengan Nabi wafat, menangis mereka kat rumah-rumah. Nabi dirindui dengan peninggalan dia. Sebab apa? Lead by example. Berbeza ketua pembinaan kita sekarang, kan? Tu yang kena cemur, kena kecam itu. Datang lambat, balik awal. Makan paling sedap, paling special. Memang kena kecam lah. Tu Ustaz. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, kata beliau Abdul Qadir Al-Mandili, bagaimana Saidina Abu Bakar Siddiq didik hati dia 3 hari makan sekali, sampailah beliau wafat, meninggal. Saidina Umar latih hati dia 2 hari makan sekali sampai wafat. Dan kebanyakan para sahabat Nabi didik hati mereka sehari makan sekali saja. Umat Nabi akhir zaman berapa kali makan? Ngunyah aja. Selepas asar mengopi, sebelum maghrib mengetih. Nasib baik ada kuliah ni. Kalau tak ada kuliah ni buat apa ni? Tengoklah. Makan lagi. Lepas isyak confirm makan wajib. Sebelum tidur pun makan. Ngunyah aja je. Apa kaitan makan dan ragu-ragu? Makan mungkin halal, tapi ingredients tu daripada mana sumbernya? Takut-takut ada benda yang syubhah. Sebab tu antara sebab kenapa umat ini tidak mustahil mendapatkan khusyuk solat, sebab makanan yang masuk dalam tubuh dia. Yang kedua, apa kaitan makan dan sifat ragu-ragu itu boleh merosakkan iman kita? Makanan ini nisbah kepada benda dunia, betul? Kita bawa masuk dunia dalam tubuh kita, maka jadi kita ni hubbud dunia. Kita lupa pada akhirat kita. Tu sahabat Nabi nak fikir akhirat tu, dia potong hak dunia dia. Harta benda ada, infak, agih, beri. Jangan masuk banyak melebihi pada hak sebagai keperluan manusia. Ini 2, kurangkan makan. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, macam nak buang sifat ragu-ragu dalam hati, kurangkan rehat. Bukan kurangkan tidur. Jauh saya, itu tak masuk rekod tu. Tak masuk list. Kurangkan rehat. Apakah maksud kurangkan rehat? Di saat waktu sepertiga malam semua tidur, kita bersusah-susah untuk bangun sepertiga malam beribadah kepada Allah. Tu masuk kurangkan rehat. Di saat maghrib isyak semua seronok-seronok makan-makan jalan-jalan, kita spend masa mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tu masuk bersusah-susah untuk agamanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini dengan susah payah, dengan kepayahan, dengan kesusahan. Buktinya Nabi sampai patah gigi, betul? Berperang bagi nak gerak, bersusah-susah sampai menumpahkan darah para sahabat demi kesenangan umat Nabi pada akhir zaman. Betul sebut fa inna ma'al usri yusra. Siapa yang nak kembali kepada Allah, memang jalan yang kena dia tempuh apa? Jalan mujahadah, jalan jihad, jalan yang penuh dengan kepayahan. Kenapa Allah jadikan agama ini sifatnya payah, susah?
Lau kana 'aradan qariban was safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udas 'alaihi musyaqah. Kalaulah kerja dakwah ini senang, ringan, seronok, best, lattaba'uk, maka ramai yang akan mengikuti kerja dakwah. Tapi Allah tegaskan walakinna, akan tetapi hakikatnya dakwah ini ba'udat, jauh perjalanan, tak tahu bila nak habis kerja dakwah ni. Alaihi musyaqah, penuh dengan onak duri. Kenapa Allah jadikan agama ini perlu ditegakkan dengan kesusahan, dengan kepayahan? Payah nak imarahkan. Saya ingat lagi surah dia baru buka, 3 orang 2 orang je cakap. Ni nak berbual ke nak kuliah ni? Alhamdulillah sekarang dah ramai dah. Berdekat AJK kita kan. Duit ada tak ada, lenjas tak, jalan je. Alhamdulillah dah ramai dah sekarang. Ada live lagi. Kan? Tak usah TV3 lagi. Sebab apa? Sebab siapa yang bersusah-susah untuk hidupnya, untuk agamanya, maka Allah senangkan akhirat dia. Manusia ni bila mana mati kan, akan menempuh 5 alam. Sambung tadi tu, alam wahdaniyah, alam kedua, alam Allah tulis skrip semua makhluk dia, alam roh, alam rahim, alam dunia. Matinya manusia akan masuk kepada alam barzah. Barzah maksudnya transit ataupun singgah. Barzah ini dihimpit dengan 2 alam, dunia akhirat, tengah-tengah tu namanya barzah. Sampai bila? Sampai kiamat. Bila mana manusia mati, masuk barzah, terus terpecah 3 jenis roh. Yang pertama, roh yang baik akan dihimpunkan dalam golongan illiyin. Mati je, masuk barzah, terus dijamu dengan nikmat Tuhan, sempurna nikmat. Seronok dia. Maksud kata, kiamat lama lagi pun dia okey. Okey. Okey, lama lagi tak apa. Seronok dia. Mati je nikmat terus. Yang kedua, roh jahat dihimpunkan dalam kelompok sijin. Masuk kubur je azab sampai kiamat. Tak ada rehat. Terus dia azab. Tak ada ruang gap untuk dia berehat. Yang ketiga, roh yang terbiar, melata, ngacau, tergantung, merayap. Lepas barzah, mahsyar. Mahsyar maksudnya padang luas. Kenapa dikatakan mahsyar itu maksudnya padang luas? Punya saking banyaknya makhluk Tuhan, jumlahnya itu sampai tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, tak ada belakang. Punya ramai, berhimpitan tu. Allah himpunkan seluruh makhluknya, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, tak ada belakang. Punya ramai. Soalan kita nombor berapa? Allah panggil kita untuk ditimbang mizan. Dalam hadis Nabi sebut, kita berhimpitan, berdiri tegak dengan berbekalkan dengan 2 tapak kaki masing-masing saja. Allahu Akbar. Tersiksa tu bos kan. Pergi bank, nombor giliran 1000. Agak-agak 1000 kot. Tunggu ke tak tunggu bang? Baliklah. 10 pun dah menyumpah dah. Ni 1000. Esok 2000. Menyesal. Apa cerita bank ni? Dia punya giliran beribu-ribu je. Oi, tak tahan kita. Tak tahan. Lepas mahsyar, pendekkan cerita lah, masuk mizan, timbang amal. Selesai manusia ditimbang amalnya oleh malaikat Allah SWT, maka alam mizan akan jadi blackout, gulap gelita, terpadam. Tak tahu mana kiri, mana kanan, mana depan, belakang, tak tahu. Terpecah 2 kelompok yang terbesar. Kelompok yang pertama, diberikan pada mereka cahaya petunjuk untuk lalu dekat sirat. Ada cahaya sebesar gunung, ada cahaya sebesar tubuh badan dia. Ada cahayanya itu bercahaya tapi kuyup, malap. Kan sayu je, Allah, mana tak nampak gitu. Ada yang on off. Ada cahaya cepat-cepat lalu sirat, lepas tu terpadam, menunggu 1000 tahun. Macam itulah. Datang balik cahaya, rentas lagi, rentas lagi, terpadam balik. Begitulah
keadaan nasib dia. Siapakah golongan pertama ini? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung betapa sempurna imannya ketika di dunia. Cahaya tu nisbah kepada dekat dunia, tawakal, redha kan, yakin pada sifat Tuhan itu berapa persen. Maka begitulah sifat cahaya ketika di akhirat sana. Berbeza pula kelompok haluan kiri. Kan, bila habis ditimbang amalnya oleh malaikat Allah Taala, maka gulap gulita tuan-tuan sekalian. Maka Allah golongkan 4 golongan yang haluan kiri ni. Yang pertama golongan A'raf. Siapakah itu A'raf? Orang yang ditimbang amalnya oleh malaikat Allah Ta'ala, dosa pahala sama banyak. Satu kejahatan, satu dosa, betul? Satu kebaikan berganda pahala. Tapi nak ceritanya, pahala dosa sama banyak. Allahu Akbar. Ini namanya golongan A'raf, terpadam terus, tak ada cahaya. Tapi wajib lalu sirat ni. Maka tergaba-gaba dia, menunggu 1000 tahun, tak tahu nak buat apa. Yang kedua golongan fasik, dosa lagi banyak daripada pahala. Yang ketiga munafik, terpadam semua pahala dia. Yang keempat kafir, tak pernah berpahala di dunia dia. Tak cukup lagi tu. Kata para ulama, dia punya cabaran yang lebih utama dia nak lalu sirat. Kenapa sirat ni satu alam yang sangat payah untuk manusia rentasi lalui? Sebab kata para ulama, sirat ada 4 sifat. Buah budah. Sikit lagi. Ke sambung kuliah akan datang? Habis tu. Ustaz ni suka sambung-sambung. Waktu lupa tu nak cerita. 4 sifat sirat. Azan Azan luar. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dan perkara yang menyebabkan sirat ini merupakan alam yang makin Allah jadikan dahsyat siksaan dia, kepayahan dia. Kerana apa? Atas 4 sebab. Pertama, sifat bagi sirat itu kata para ulama, nombor 1, sirat ini tajam, sakitlah lalunya. Yang kedua licin. Yang ketiga halus. Berpadukan pada hadis Nabi sebut dalam hadis, umpama rambut yang dibelah 7. Bayangkan tajam, licin, halus. Dan yang keempat, panjang jaraknya. Berapa panjang? Pendapat pertama menyatakan 5,000 tahun perjalanan. Pendapat kedua 15,000 tahun perjalanan. Sebab itu kesimpulannya tuan-puan ibu sekalian, nak lalu sirat ni lepas bukan sebab amalan, tapi keyakinan, keimanan. Iman itulah yang akan membuahkan syafaat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah ajar kepada Nabi Adam, setelah Allah ciptakan alam semesta dan seisinya, maka apa yang berlaku selepas itu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkan Nabi Adam itu ilmu pengetahuan. Asbab ilmu lah kita mampu beriman, puji Tuhan. Batu surau dan semua tempat, pastikan hari-hari mesti ada kuliah. Sebab asbab ilmu inilah kita akan terbuka hati nak beriman kembali kepada Tuhan. Amalan belum tentu lagi. Sepatutnya amalan ini juga antara perbuatan yang akan menambahkan keyakinan. Tapi sebaliknya, kenapa amalan belum tentu menjadi perbuatan yang akan membuahkan keimanan? Sebab kebanyakan kita, amalan kita tu ada sifat keakuan. Nawaitunya apa, kan? Rukun ibadahnya betul ke tak, sempurna ke tak, khusyuknya macam mana,
maka tidak akan membuahkan keimanan kecuali ilmu pengetahuan. Sebab dengar kuliah tu walaupun tak start amalan, tapi terbuka hati nak beramal. Inilah juga perkara yang membuatkan Iblis, Azazil, Iblis kan menjadi dengki, hasad sampai bila-bila dengan Nabi Adam. Sebab apa? Satu, lantik Adam sebagai khalifah, itu okey lagi, sebab dia pernah berpeluang menjadi khalifah di atas muka bumi sebelum terciptanya Nabi Adam. Kan kata para ulama dalam tafsir ayat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kan Allah sebut, wahai malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah. Ataj'alu fiha, bagaimana kamu wahai Allah nak ciptakan manusia sebagai khalifah, sedangkan mereka itu melakukan kerosakan dan juga pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni para malaikat itu sentiasa bertasbih, kan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka kata para ulama, kenapa malaikat tahu manusia yang belum diciptakan oleh Allah, tapi tahu kenapa mereka ini makhluk yang menjadi makhluk yang perosak dan juga saling menumpahkan darah. Maka ulama mufassirin menyebut, sebelum Adam ada 3 spesies makhluk yang telah Allah jadikan lebih dahulu menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 3 makhluk ini tuan-puan sekalian? Kita sambung kuliah akan datang. Ni confirm sambung kuliah datang. Itu panjang cerita ni, panjang. Jadi kuliah Isyak kan. Ni tajuk lain ni. Tu contohlah tuan-puan sekalian. Maka kesimpulannya apa yang kita nak faham bersama 2. Pertama sekali, kembalilah kita semua kepada ilmu agama. Kan, sempurnakan kita punya ilmu fardu ain kita. Yang kedua, tuan-puan sekalian, jangan membuang masa. Sebab itu, kenapa Allah jadikan dunia ni pendek usia tempohnya? Supaya manusia bila mana mati, masuk ke alam akhirat sana, dia akan ralat dengan perbuatan dunia dia. Allah, sekejap je rupanya nyesal, kan, dia ralat, dia rasa macam Allah, geram, ralat, menyesal, kan, feras. Sebab bila mana kita masuk alam akhirat, Allah itu bersifat dengan Tuhan yang Malik, Raja, Penguasa, yang menakhluki semua makhluk-makhluknya. Berbeza di dunia, Allah itu Tuhan yang disembah sifatnya. Sebab di dunia sahaja ada syariat, maka kita menyembah Allah Ta'ala atas suruhan syariat. Tapi akhirat tidak ada syariat. Akhirat ni balasan dan juga ganjaran. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada apa, yalah, tak ada zikir, tak ada baca Quran, tak ada dah. Maka rindu kita, tengiang-ngiang kita dengan alam kehidupan kita di dunia, maka jangan kita menyesalinya. Allah sebut dalam suratul Takatsur, alhaqumut takatsur, kan, hatta zurtumul maqabir. Allah peli, Allah templak, wahai golongan-golongan yang gilakan dunia, sibuk untuk mengumpul harta bendanya, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tiba-tiba, kan, terbenam masuk dalam kubur Allah Ta'ala. Kalla saufa ta'lamun, jangan sesekali kamu melupakan, jangan sesekali kamu melakukan perbuatan itu, sedangkan kamu akan tahu apa akibatnya. Allah ulang lagi, thumma kalla saufa ta'lamun. Allah ulang 2 kali. Wahai manusia, jangan sesekali lakukan perbuatan itu. Allah ulang 2 kali. Kelak kamu akan mengetahui kesan akibatnya. Maka kata para ulama, apakah yang Allah tegaskan jangan sesekali buat benda itu? Apa dia? Dekat dunia lupa Allah. Dekat dunia
kehidupan di dunia itu menjadi keutamaan dia. Jangan. Allah ulang 2 kali. Jangan sesekali buat benda itu. Maka berpada-padalah kita dengan perkara dunia. Kembali kita menjadi kehidupan ini, yang utama itu hanyalah menumpukan ibadah khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beza ibadah umum, ibadah khusus. Yang kita kena jaga kau sempurna perbuatan dan jangan miss walaupun sehari ibadah khusus. Solat, Quran, zikir, selawat. Yang khusus lah. Tak boleh skip sehari pun. Kalau tak bekerja, tak apa sehari. Cuti, tak kerja kan. Maka tak ada apa-apa. Sebab ibadah umum ni keperluan dunia sahaja, bukan keutamaan. Tapi cuba try, Quran tak baca sehari. Nampak macam okey, bukan okey. Hati tebal, hati dah kebas. Tak rasa apa-apa dengan tak baca sehari walaupun Quran. Tak berniaga sehari, tak membuatkan dia celaka. Tak berniaga hari ni, celaka lah kau. Tak ada. Tak ada janji itu pun. Sebab apa? Itu keperluan dunia. Memang ada masa kita kena bercuti. Poinnya, sehari tak berniaga, tak bekerja, tak mencelakan dia. Tapi hakikatnya siapa yang meninggalkan sembahyangnya walaupun sehari, tak baca Quran sehari, tak berzikir sehari, tak selawat sehari, maka hakikatnya celakalah hidupnya sebenarnya tu bos. Maka ni 2 kesimpulan. Terus belajar ilmu fardu ain, ilmu agama. Yang kedua, jangan sia-sia hidup ini dengan mengutamakan ibadah khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.